Okey, kinematik gerakan linear ialah salah satu package elektif KSSM. Okey, tajuk yang ditawarkan kepada murid yang cenderung ke arah bidang STEM. Okey, maknanya kefahaman tentang kinematik ini merupakan asas kepada kefahaman terhadap dunia sebenarlah. Maknanya melalui tajuk ini, murid akan mempelajari tentang pergerakan serta perubahan kedudukan dan kelajuan. Dan memang hubung kait antara pembezaan dan pengameran merupakan prasyarat penting bagi tajuk ini. Dan kita tahu juga aplikasi kinematik banyak dalam bidang fizik, astronomi, pengangkutan dan sukan. Oleh kerana dia adalah package elektif yang KBSM ni keluar di bahagian C, boleh pilih. Jadi tidak ramai murid yang cenderung memilih topik ini. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan satu kaedah alternatif. Yang mana ramai murid bila dengar pembezaan dengan pengameran je dah jadi takut. Komponen kalkulus yang menakutkan, rasa susah. Jadi hari ini kita akan belajar kinematik tanpa tengok sebenar pembezaan dan pengameran. Benda yang mudah dan saya dah aplikasikan dalam 10 tahun. Saya mengambil aplikasi daripada Encik Nur Ishak, pengasas Easy Maths, untuk tajuk ini, dan murid saya account pun dapat 10 markah per 10 markah. Maknanya saya tukarkan pembezaan dan pengameran yang menakutkan itu kepada keyword. Ini adalah kata kunci yang murid patut tahulah. Maknanya dekat sini kalau kita tengok, telah disenaraikan dalam buku teks juga. Jarak, sesaran, halaju, pecutan, halaju awal. Untuk pengetahuan guru dan murid yang menonton, ini adalah kaedah alternatif. Maknanya kaedah alternatif yang kita semua rasa sebenarnya bab ini tak susah. Jadi mungkin para guru boleh mengajar konsep itu dalam kelas, mengikut rujukan utama iaitu BSKP dan bantuan daripada buku teks. Tapi bila kaedah alternatif bermaksud kita nak bagi murid itu rasa tak susah sebenarnya bab ni. So halaju malar, halaju maksimum, halaju minimum, halaju sifar, halaju negatif, halaju positif, sesaran sifar, sesaran negatif, sesaran positif. So sebenarnya dekat buku teks tu ada link untuk induction set sebenarnya. Apa sebenarnya yang diorang akan belajar tentang kinematik. So dekat sini boleh je scan QR code dalam buku teks tu. So ada video yang mereka akan rasa kinematik ni apa. Dia dapat gambaran idea awal. So perkara pertama yang penting, asas satu yang saya nak tunjukkan sini ialah SBA. Kalau kita tengok kat sini, SBA. S ialah sesaran, V ialah halaju dan A ialah pecutan. Saya punya nota ini dua bahasa, tapi hari ini saya akan bentangkan dalam bahasa Melayu lah. Jadi bila dia ke bawah, down huruf D, so differentiation. So bila dia ke atas, terbaliklah, bahasa besar iaitu pengameran. Jadi asas satu, apabila murid mendapat, sebab ini teknik jadi kita terus tengok pada soalan. Bila murid mendapat soalan, kita terus cakap pada murid, senaraikan S, V dan A. Jadi kita tengok soalan ni. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus melalui satu titik tetap O. Halaju diberi oleh V sama dengan T kuasa 2. Selalunya soalan SPM dia selalunya bagi V. Jarang dia bagi S sebab ada murid yang dia boleh beza je. Ada murid yang dia boleh mengambil, jadi bagi tengah-tengah. Tapi kadang-kadang ada dalam 2-3 tahun dia bagi A juga. Maknanya murid kena kuasai. Tapi jangan bimbang. Kemahiran pengameran dan pembezaan dalam ini ialah simple. Tak macam bab pengameran dan pembezaan yang telah belajar pada bab 2 dengan 3. So dekat sini kita tengok. So kita ada V. I kuasa 2 tolak T tolak 8. So kita tahu kita nak S, kita nak A. Asas satu, mesti list
SVA. So bila A, kita tahu kalau ke bawah membeza, down, D, okay, down. Down jarak, 2 jarak 1, 2 T. Tidak, 2 tolak 1. Itu adalah kemahiran membeza lah. Okay, tolak 1. Dan tak ada T pada 8, so tak adalah. Okay. Okay, kemudian S. Okay, dia ke atas. Kita tahu ke atas ialah mengambil. Okay, S, salin. Okay, saya selalu bagi keyword tu supaya murid saya tak rasa benda itu susah. Okay, saya jarang menyebut perkataan kamir dengan beza. Saya cakap S, salin. So, salin. Okay, 2 campur 1, 3. Sebab bahasa Inggeris integration adalah I and T. So, saya cakap ini tambah. Okay, saya menggunakan manamik macam itulah untuk bagi diorang rasa tak takut pada perkataan kamir dan beza. T kuasa 3 per 3. Tolak T, salin, kuasa 2, 1 campur 1, 2 per 2. Tak ada T, adakan T. So, 8 T. Okay, ini adalah kes yang tak ada nilai C. Kita tahu akan ada nilai C, ada untuk certain case. Nanti kita akan pergi kepada asas lain. Okay, okay, so ini adalah SVA. Apa-apa buat SVA. Okay, kemudian kita tengok soalannya. Cari sesaran S apabila T sama dengan 1. Okay, maksudnya T itu kita ganti dengan 1. Okay, so saya selalu buat macam ni, S1. Okay, so kita substitute. Okay, so kita terus dapat jawapan negatif 49 per 6. Okay, meter. Okay, dia ada arah pula ada negatif. Kat sini jarak lain pula Okay. So ini adalah asas 1, nombor 1. Okay. Nombor 2. Okay. Nombor 2. Apa-apa mesti cikgu cakap buat SVA. Okay. So dekat sini V kita ialah 3T kuasa 2 tolak 2T tolak 8. Okay. Jadi kita pun cari A. Okay. Down. Okay. Darab. 3 darab 2, 6. T. Didak. 2 tolak 1, 1. Tolak 2. Okay. Kemudian S. Salin. 3T. Ini tambah 1. 2 campur 1, 3 per 3. Tolak. Salin lagi. Kuasa 2 per 2. Tolak 8T. Okay. Yang ini kita boleh kecilkan. Kita kena kecilkan lah. Okay. So T kuasa 3. Tolak T kuasa 2. Tolak 8T. Okay, apa-apa mesti kita buat asas 1 iaitu SVA. Okay, kemudian hitung laju. Hitung laju pada A sama dengan 4. Kita kena tegaskan pada murid. A sama dengan 4 bukan T itu 4 kerana murid cenderung buat T itu 4. A sama dengan 4. Okay, A sama dengan 4 kita tahu A kita ialah 6T tolak 2. Okay. Kemudian A sama dengan 4 bermaksud 6T tolak 2 sama dengan 4. Okay, so 6T sama dengan 6, T sama dengan 1. Kenapa kita perlu cari A sama 4? Sebab kita nak tahu nilai T. Apa gunanya nilai T dekat sini? Kerana soalannya hitung halaju. So halaju kita masukkan 1 pada T. So, kita akan dapat jawapan negatif 7. Okay, kerana halaju. Okay. MS kuasa negatif 1. Okay. Dekat sini ada pertikaian unit dengan tidak. Okay, macam ni. Saya banyak juga versi yang saya dengar. Okay, kalau setakat ini, kalau tak tulis unit, tak adalah salah lagi. Tapi saya juga dengar versi, jikalau soalan itu, contohnya hitung halaju pada A sama 4 dia tak letak ini. So mesti tulis unit Tapi kita masih lagi tak pasti tentang itu kerana kaedah penandaan adalah berubah-ubah. Setakat ini soalan SPM sentiasa tulis unit dalam soalan. Jadi bila tulis unit dalam soalan, so tak menjadi masalah. Okay, ini kita kalau boleh anda tahu yang B itu MS kuasa negatif 1, tulis je. Okay, MS kuasa negatif 1. Okay, sebab penandaan adalah berubah-ubah. So kita tulis benda yang betul teruslah. Next ialah
objek bergerak dari titik tetap O. Kita pergi kepada asas 2. Walaupun dia asas 2, tetapi kita jangan lupa asas 1, iaitu senaraikan SV. V 3T tolak 5. So A down. Okay. So A kat sini dia dah jadi pecutan malar. Okay, pecutan malar ada dalam BSKP juga ya. Okay, so dekat sini S 3T kuasa 2/2 tolak 5T. Okay. Kemudian soalannya, okay, kita buat SBA, soalan dia, cari sesaran ketika halaju sifar. So bila halaju sifar, so V kita tulis balik, okay. Sebab soalan kita kalau SPM dia kan bagi A, B, C, D. So that's why kita kena take note apa benda bila kita dah buat SBA tu, okay, soalan A dia cakap apa, kita kena tulis balik fungsi itu. Kalau dia cakap pasal halaju, tulis fungsi halaju. Kalau dia cakap pasal sesaran, tulis fungsi sesarannya. Kalau dia cakap pasal pecutan, tulis fungsi pecutannya. Okay, dekat sini, ini adalah saya nak bentangkan asas dulu. Kita belum lagi buat klon SPM yang lebih kurang sama. Okay, okay, sebab ramai pelajar yang dia rasa topik ni susah sebab dia berkaitan dengan pembeza pengambilan. Jadi ramai pelajar yang tak buat. Rugi sebenarnya. Okay? Nanti apa ni kalau tak sempat tengok hari ni, murid-murid yang tengok balik YouTube ni, tengok balik. Okay? Bahan saya dah bagi pada Google Classroom saya. Okay? Ambil bahan ni. Okay? Okay, so dekat sini bila dia kata halaju sifar, so bermaksud 3T tolak 5 sama dengan 0. 3T sama dengan 5. T sama dengan 5/3. Okay, sebenarnya bila kita buat sama kosong, sebenarnya kita nak cari T. Apa guna T? Tengoklah dia nak cakap sesaran. Okay, kita tulis sesaran kita 3/2 T kuasa 2 tolak 5T. So sekarang T kita sama dengan 5/3. Okay, so 3/2, 5/3 kuasa 2 tolak 5. Masukkan 5/3 dan anda akan dapat negatif 25/6 meter. Okey, asas 3 ialah nilai awal. Okey, nilai awal. Okey, nilai awal. Okey, kita boleh jadi sesaran awal, kita boleh jadi halaju awal, kita boleh cakap pecutan awal. Konsepnya ialah T0. Okey, initial. Initial adalah okay, bak kata sifu, saya selalu panggil Encik Noisyad tu sifu saya, dengan Puan Azizah pun banyak menolong saya. Okay, initial. Okay, initial bermaksud ini nilai T awal. T ialah masa. Okay, T ialah masa. Okay, ini adalah macam mnemonic lah untuk initial value. Okay, ini T awal. Awal bermaksud T sama dengan 0. Kita tengok soalan ni ya. Okey, jangan lupa asas 1 senaraikan SVA. Okey, jadi dekat sini kita punya nilai V 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 5. So A kita down, darab 326, T tolak 2. S salin 3T kuasa 3/3 tolak 2T kuasa 2/2. Okay, tambah tak ada T, adakan T. Saya tak sebut Khamis, saya tak sebut beza. Okay. So kat sini kita boleh cancel out. T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tambah 5T. Okay. Soalan kita, cari nilai pecutan awal. Okay, so kita tahu nilai T awal. So 0. Okay. Selalunya 1 markah je benda ni. Okay, so kita masukkan. Kalau tak ada jalan kerja pun tak apa. Okay, sebab dia 1 markah. Negatif 2 dan kita tahu pecutan unitnya ialah MS kuasa negatif 2. Next. Okay. Dekat sini lain sikit. Okay, lain sikit Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus melalui satu titik tetap O dengan halaju awal. Maknanya dia bergerak tapi dia dah ada nilai halaju di situ. Okey, pecutannya A selepas melalui O diberi oleh, okey, macam biasa asas 1 SVA. Okey, SVA. So A kat sini 8 tolak 2T. V. Okey, V
8 tolak 2T, adakan, tak ada T, adakan T. 8T tolak salin 2T kuasa 2 per 2. Okey, kita tahu bila dia ada hal laju awal, perkataan awal, T itu kosong. So kalau saya buat, saya tutup ini, okay, saya tutup ini, saya tahu saya ada hal laju tambah 20. So sebenarnya inilah nilai C. Okay, ini adalah merujuk fungsi yang akan ada nilai. Okay, dia akan bagi tahu ayat. Saya selalu cakap dengan student macam ni je. Okay, awak tengok kalau ini full stop. Okay, full stop. Titik tetap, dia tak cakap. Tapi suddenly untuk yang ini dia boleh bagi tahu dengan hal laju. So meaning ada nilai C apabila mengambil kat situ. Okay, so di sini kuasa kedua tambah 20. Okay, so ini boleh cut 8T tolak T kuasa 2 tambah 20. Okay. S dia tak cakap apa-apa. Tak adalah nilai C dekat sini. Okay, S tak ada kan. Okay, so sini 8T salin per 2 tolak T kuasa 2 dan T kuasa 3 per 3 tambah 20T. Okay, kalau boleh kecilkan, kita kena kecilkan. 4T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 20T. Okay, tambah 20T. Okay, soalan berikutnya. Zara berhenti selepas K saat. Kita tahu bila berhenti, benda yang bergerak berhenti adalah melibatkan V. Nanti last kali saya akan bagi rumusan kepada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh bagi tahu anak murid yang semua asas ini kita boleh buat satu rumusan supaya dia lebih faham lah. Okay, maknanya kalau dulu saya akan cakap dengan anak murid saya, you kena memorize apa asas-asas ni. Okay, tapi teknik terkini yang saya belajar lagi dengan Encik Nur Irsyad ialah kita dah dapat rumuskan lagi pendek supaya murid tak perlu nak hafal-hafal sebab ada murid yang dia susah nak hafal. Okay, sebab teknik ni macam lebih kepada macam menghafal juga kalau dulu. Tapi sekarang ini sebenarnya kita boleh faham apa yang dia nak daripada keyword asas ni. Okay, and then kat sini bila dia kata berhenti pada saat V sama dengan kosong. Okay, V sama dengan kosong. So negatif T kuasa 2 tambah 8T tambah 20 sama dengan kosong. Okay. Kalau setakat yang saya tahu daripada penanda SPM, tak buat pemfaktoran pun tak apa. Tapi bagi saya akan cakap dengan anak murid saya, buatlah. Okay, kalau macam tak reti untuk pemfaktoran manual, kita buat rumus kuadratik. Okay, negatif B plus minus tu. Okay. Kalau macam tak berapa pandai kan. So sini 8, 1, so awak akan dapat K sama dengan 10. Okay. Kerana dia cakap K, jangan tersilap tulis T tau. Okay. Kalau cikgu okay, nak cakap dengan murid, okay, dekat sini memang kita buat nilai T. Tapi soalannya cakap pasal K. So kita boleh buat terus, maksudnya nilai kat sini kita terus jadikan dia K. Okay. Okay, maknanya nilai K itu sama dengan, maknanya T itu ialah K lah. Okay, kalau nak tulis T kat sini boleh, tapi last kali kita akan jadikan K sama 10. Okay, jawapan dia ada negatif. Okay, kita kena buat dua-dua. So A negatif 1, B 8, C 20. Kita akan dapat dua nilai. Okay, kalau tengok kat sini 10 dengan negatif 2 kan. Okay, negatif 2. Okay, kita tulis kat sini sebab kat atas tu tak apa, kita boleh buat. Tapi kita tahu masa tak boleh negatif. Jadi masa tak boleh negatif, pelajar, cikgu boleh bagi tahu anak murid cikgu, tulis not accepted. Kalau saya terus buat macam ni and then saya buat dekat bawah sebab dia kata K, so K sama dengan 10 sah. Okay. Okay, kat sini S maksimum V sama dengan kosong. Ini saya nak bagi tahu, memang saya buat analisis, saya rasa 90% keluar SPM soalan ni 4 markah. Okay, 4 markah. Dia akan tanya maksimum, minimum. Jadi macam kira murid memang patut tahulah. Okay, apakah yang perlu buat, langkah yang perlu buat jikalau soalan tanya pasal maksimum, tanya pasal minimum.
Okay, so kita ada kalau konsep S maksimum dalam ni, V sama dengan kosong. Okay, kalau dia tanya V maksimum dengan minimum, okay, dalam silibus kita hanya sesaran maksimum tapi V boleh jadi maksimum minimum, A sama dengan kosong. Either lah, okay, antara itulah dia tak tanya dua-dua Okay, dekat sini suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus. Okay, ini adalah ayat yang biasa. Kita halaju diberi, okay, jangan lupa asas satu SVA. Okay. So dekat sini V negatif 3T kuasa 2 tambah 2T tambah 8. So A negatif 6T tambah 2. S negatif T kuasa 3 per 3 tambah 2T kuasa 2 per 2. Tak ada T, adakan T. Okay, so kita boleh cancel out. Yang mana boleh cancel out? Cancel out. Negatif T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tambah 8T. Okay, dia tak ada ayat. Dia tak ada ayat kata dengan halaju awal ke apa. So dia tak ada nilai C lah untuk dekat S tu. Okay. Kat sini, okay, soalan A. Okay, soalan A, sesaran maksimum. Apa konsepnya? A sama dengan kosong. Okay, dekat sini, dekat sini, okay, soalan A, cakap sesaran maksimum. Okay. V sama dengan kosong. So V negatif 3T kuasa 2 tambah 2T tambah 8 sama dengan kosong. Okay. So kita pun kira A negatif 3, B 2, C 8. So kita akan dapat 2 dengan negatif 4 per 3. So 2 dengan negatif 4 per 3. So kalau murid itu pandai factorize mentally, just buat factorize. So T tolak 2, okay, negatif 4T tolak 3. Okay. Okay. Lepas tu kita tahu negatif 4 per 3 tak adalah masa tak boleh negatif. Okay. Soalannya sesaran. Okay, dekat sini, okay, dekat sini kenalah buat sesaran. Ya. Okay, so kita salin sesaran kita. Kita salin negatif T kuasa 3. Walaupun kita dah buat, tapi sekarang ni tengok, kita tengah menjawab soalan A. So kita tulis balik S kita itu apa. Okay. Okay, lepas tu kita dah tahu T2, kita masukkan 2. Okay, jadi dekat sini. Sekejap. So kita dapat nilai S 2 ialah 12 meter. Okay, kita dapat S2 12 meter. Okay. Bagaimana pula dengan B? Okay. Halaju maksimum. Halaju maksimum konsepnya apa tadi? A sama dengan kosong. A sama dengan kosong. Okay, apa A kita? Tulis A kita. A negatif 6T tambah 2. Okay, so A sama dengan kosong. Negatif 6T tambah 2 sama kosong. 6T 2. So T 1 per 3. Tapi dia minta soalan apa? Kita sebenarnya benda ni kita nak cari T. T itu kita nak masuk, apa soalan yang nak? Soalan nak halaju. So kita masuk dalam halaju. Okay, so V 1 per 3 masuk dalam halaju. So kita akan dapat 25 per 3 MS negatif 1. Okay. So ini selalunya 4 markah lah. Okay. 4 markah bukan dua-dua ya cikgu. Sesaran ataupun halaju. Maksimum minimum. Okay. Setakat ni 4 markah. Okay. Mungkin kalau macam sikit pun 3 kot. 3 atau 4 markah lah. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Asas 5. Okay. Asas 5
rehat seketika, instantaneous rest. Konsepnya V sama dengan kosong. Kedua pula melalui titik O semula atau passes through point O again. Okay, S equals to 0. Okay, this is the concept lah. Okay, so kita tengok soalan kita. Okay, dia bagi S. Okay, kat sini dia bagi S pula So dia bagi S sama dengan T kuasa 3/3 tolak T kuasa 2/2 tolak 6T. So kita tahulah down, so semuanya membezalah. Okay, 3T kuasa 2/3 tolak 2T kuasa 2/2 tolak 6. Okay, so A sama dengan, okay, ni kita boleh cancelkan. Okay, dia akan jadi T kuasa 2 tolak T kuasa 2 tolak 6. Okay, so kita beza lagi 2T. Oh, dekat sini saya tersilap. Okay, maaf, tolak didak kan, down didak. Tolak 1. Okay. Okay, so ini adalah SVA. Apa-apa mesti SVA. Itu adalah asas yang perlu buat. Senaraikan SVA. Cari pecutan apabila Zara berhenti seketika. Bila berhenti, kita kena stress dekat situ untuk murid. Berhenti mesti V sama dengan kosong. Okay. So dekat sini, so V sama dengan kosong, kita salin balik fungsi V tu. Macam saya cakap, bila kita buat soalan, memang kita listkan senaraikan SVA. Tapi bila kita dah mula menjawab, kita salin balik fungsi apa yang dia nak. Dia cakap pasal halaju lah. Okay. Kat sini, cari pecutan apabila Zara berhenti seketika. Konsep dulu V sama dengan kosong. So V ialah T kuasa 2 tolak T. Okay, ini saya salah. T tolak 6. Okay, V sama dengan kosong. Okay, jadi T kuasa 2 tolak T tolak 6 sama dengan kosong. Okay, nilai T. Okay, kita pun T dah dalam kalkulator. Okay, so dekat sini bila kita masukkan, yelah saya rasa saya punya kalkulator tadi tak set dengan tu. Okay, so dekat sini kita akan dapat negatif 2, kita balik A1, B negatif 1, C negatif 6. Okay, dekat sini negatif 2 dengan 3. Okay, so kalau kita buat pemfaktoran, T tambah 2, T tolak 3 sama dengan kosong. Okay, tolong ingatkan juga kepada anak murid cikgu untuk reset calculator. Selalunya kan kalau macam gradient lah, apalah kan, dia dah banyak guna untuk, sebab ini kan bahagian C. Soalan yang selalunya kita akan galakkan murid untuk jawab benda favorite, selalunya bahagian C lah kan. Okay, tapi manalah tahu tiba-tiba terbuka hidayah kan, macam tak yakin untuk 3 soalan solution of triangle, linear programming dengan index number, tiba-tiba nak jawab soalan ni kan. Jadi reset calculator supaya tak ada berlaku macam kesilapan macam saya tadi kata saya tak perasan so of course negatif 2 saya tak ada. Lepas tu soalan tanya cari pecutan. Okay, cari pecutan. So kita masukkan dalam A. Okay, so kita tulis A kita 2T tolak 1. So bila A 3, 2, 3 tolak 1. So kita akan dapat 5 ms negatif 2. Okay. Nombor 8. Okay, nombor 8. Macam biasa SVA. Okay, kita cakap dengan anak murid kita baca dulu soalan. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dan melalui satu titik O. Halaju mula bergerak diberi oleh, okay, nampak V. What should you guys do is list down SVA. Okay, SVA. So 3T kuasa 2 tolak 2T tolak 20. Okay, so S sama dengan 3T. Okay, kita buat A pun boleh dulu. Okay, 6T tolak 2. Okay, 3T. Dan kat sini pun kita cakap ada tak benda yang dekat belakang dia kan, full stop. Cikgu. So tak ada nilai C lah kat sini. 3T kuasa 3/3 tolak 2T kuasa 2/2 tolak, tak ada T, adakan T. Okay, kita macam biasa, kita cancel out. So T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tolak 20T. Okay, sekarang kita tengok cari pecutan apabila zarah melalui titik O
semula. Okay, O semula apa konsepnya? Iaitu S sama dengan kosong. S sama dengan kosong. Okay, S sama dengan kosong. Okay, jadi kita pun T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tolak 20, T sama dengan kosong. Sebab kita tak belajar pemfaktoran T kuasa 3 kan. Okay. Okay, jadi kita terus je guna kalkulator. Okay. Maknanya kalau guna kalkulator class width tu, mod polinomial tekan degree 3, polinomial 3. Tapi kalau kalkulator biasa 570, maknanya kita tekan mod equal n, degree-nya 3 So A1, B negatif 1, C negatif 20 dan D kosong. Okay. Okay, so dekat sini kita akan dapat negatif 4, kosong dan 5. Okay, kita akan cakap juga dengan student kita. Okay, mana nilai yang betul? Okay, so of course dia cakap negatif 4 ni salah cikgu. Okay, dia akan cakap. Okay, negatif 4 masa mana boleh negatif kan? Okay. So dekat sini mereka selalunya akan memilih 5 lah. Okay, mereka selalunya akan memilih 5. Okay, dekat sini kita akan cakap sebenarnya kosong ni betul juga. Tapi, okay, anak murid nampak tak titik O semula? So bila perkataan semula, takkanlah dia dah mula dekat kosong, you nak mula dekat kosong lagi kan. Bila semula, maknanya mungkin dia patah balik ke apa kan. Jadi kita tahu jawapan kita ialah 5. Tak. Okay, sebab kuasa 3 tak. Sebenarnya saya tanya dengan penanda, mereka cakap yang sebenarnya pemfaktoran ini tak penting dalam bab kinematik. Tak payah show dah, kita tengokkan jalan kerja dia banyak kan, berlapis-lapis. Tapi dia punya markahnya sikit je, 2, 3 kan. Tapi saya takut, okay, KSSM kita tak tahu lagi corak penandaan, pemarkahan dan dia macam berubah. Tapi kalau kuasa 3, of course lah kita memang tak belajar dalam silibus kita. Tapi kalau kita explore boleh lah. Okay, sebab dekat buku teks pun kita kena explore pengembangan binomial lah kan, semua tu kan. Okay, it's just extra. Apa benda yang penting ialah rujuk di SKP. Tapi kalau T kuasa 3 ini tak perlu. Just buat tulis saja. Okay, sebab memang tak diajar pun dalam tu. Okay, maknanya kalau kita nak tahu kita kena explore lah. Okay. Okay, so dekat sini soalannya ialah okay, kita tahu S sama kosong, dia minta cari pecutan. So kita tulis pecutan. Okay, kita dah ada pecutan kat sini, masukkan 5. Okay, 6, 5, tolak 2. So kita akan dapat 28 ms negatif 2. Okay, so dekat sini, ini adalah memang akan ditanya tapi kita tak tahu mana satu yang akan masuk. Okay, jadi dekat sini apa yang saya asas-asas ni ialah mungkin ini masuk kan. Tapi kalau kita masih sempat lagi kan, SPM pun kita tahu March kan. Jadi kita masih sempat lagi kita nak polish anak murid kita. Terutama linear programming tu selalunya kalau salah atas salah bawah kan. Jadi saya memang akan cakap dengan anak murid saya kalau boleh, terutama yang kita dah target A+ tu, kalau boleh buat lebih daripada 2 soalan kan supaya dapat cover kan. Jadi macam saya memang suka bab ini. Okay, sebab saya rasa teknik ini murid yang lemah pun kalau dia hafal dan faham apa benda sama kosong semua akan dapat juga minimum 3 pun dapat, minimum 3 markah mereka akan dapat. Okay, so dekat sini ialah sesaran ataupun jarak. Okay, sesaran kita tahu ada arah, jarak. Okay, jadi kat sini jarak yang dilalui pada saat ke. Kalau saya tunjukkan kat sini kan, kalau bahasa Inggeris kan second, ada third, ada fifth, macam tu kan. Saya selalu cakap kalau macam ada tengok bahasa Inggeris, kita punya exam masih lagi 2 bahasa, bermaksud dia macam konsep janjang. Dan konsep janjang bermaksud apa tolak apa. Okay, so contoh kita terus tengok contoh. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dan melalui satu titik O. Okay, sesaran selepas zarah mula bergerak diberi oleh, okay, macam biasa list as VA. Okay, list as VA. So V down, A down, deduct, down, darab, deduct. Kadang-kadang macam kita macam perlukan bahasa-bahasa macam mana-mana untuk bagi diorang ingat kan, benda-benda macam tu kan. Okay.
Maknanya macam not so formal lah. You buat ni, presentation, tak nak. Kalau macam dia satu wording-wording yang macam lebih kepada diorang rasa perkataan pembezaan pengamiran tu tak ada. Jadi diorang akan rasa lega. Sedangkan sebenarnya apa yang mereka buat ni adalah pembezaan dan pengamiran. Okay. So bila saat ketiga, okay, cikgu boleh gunakan macam janjang kan, kita akan lukis garis nombor kan. Okay, 1, 2, 3. Okay. Maknanya saat ketiga kita tahu ini kan, apa sebelum dia? Sebelum dia ialah 2 kan, sebelum dia ialah 2. Apa yang saya cakap? Dia nak ketika saat ketiga. Okay, saat ketiga, ketika. So apa yang dia nak ialah semua ni, apa yang dia tak nak ialah ini. Okay, sebelum 3 ialah 2. Jadi apa kita buat ialah modulus S3 sebab dia kata find the distance. Dia tak cakap displacement. So kita buat modulus. Kita tahu jarak mesti positif. So S3 tolak S2. Dan dia bercakap tentang jarak. Jarak mesti guna S. Okay. Jadi ini just macam ganti je kita cakap dengan anak murid kita. Kita ganti. Kita bila saat ketiga dia nak bahagian ni kan. So 3 apa sebelum dia 2. So kita tak nak. So S3 tolak S2. Macam saya cakap ini adalah kaedah alternatif. Okay. Saya tidak membentangkan konsep sebenarnya. Macam saya nak bagi murid itu nampak senang. Yang kinematik ini tak susah sebenarnya. Okay, maknanya dia boleh menggunakan kaedah ini, caranya tetap betul juga dalam pemakahan ke apa. Supaya dia macam rasa senang. Selama ni ramai kita dengar ramai cikgu yang tak mengajar bab ini dan ramai murid pun tak cenderung pilih bab ini. Okay, so dekat sini apa yang dia perlu buat? Okay, S dah cari tadi, kita just substitute. Okay, substitute. Okay, kita tahu tolak okay, so modulus. Okay, so kita akan dapat jawapan 27 meter. Okay, next. Ini ialah soalan jumlah jarak yang dilalui pada saat pertama. Okay, kita tengok dulu nombor 10 sebelum kita pergi kepada teknik nombor 11. Okay, so dekat sini okay, jumlah jarak yang dilalui pada saat pertama okay, memang berbeza lah. Okay, kalau kita ni saat ketiga, ini saat pertama. Okay. Ketiga itu maknanya dekat sini kita nampak pertama itu saya bold dulu. Maknanya kalau saat pertama apa yang kita buat. Okay. So Zara, kita macam biasa this SBA. Walaupun dia tak berguna sebab ini adalah macam kaedah alternatif untuk pelajar lemah sebenarnya. So 4T tolak 12A sama dengan 4T. Bila kata saat ketiga, sebenarnya apabila kita lukis kita lukis graf kuadratik S ni kita tahu kalau jarak kita akan refer pada paksi Y kan, okay, sesaran kan. Okay. Bermaksud bila dia kata dia nak dalam 3 saat, okay, kita tahu graf ini akan menghasilkan graf kuadratik yang akan memintas 0 dengan 6. Okay. Jadi dia punya jarak bolehlah dikatakan ini macam ni kan, tapi dia nak sampai 3 saja. Sampai 3. So dia nak, okay, kalau kita baca maknanya dia nak yang dilalui sampai 3 saja. Jadi dekat sini kita pun nanti ada perbezaan dia dengan teknik yang lagi satu kan. So dekat sini kita just cakap dia nak sampai 3 saja. Dia tak nak sampai 6. Bila sampai 3 bermaksud kita masukkan 3 je lah. Itu maksudnya. Okay. Sebab ini kuadratik sebenarnya kalau kita ikut dari SKP, di SKP memang terhad kepada fungsi linear dan kuadratik. Apa-apa kita kena based on the SKP. Buku teks boleh tapi buku teks hari ni dia akan bagi extra knowledge. Okay, buku teks semacam buku rujukan tapi sebab semua satu Malaysia dapat buku teks so macam extra knowledge. Okay, extra knowledge yang masih lagi mengikut di SKP tapi ada tambahan juga lah. Okay, which is good lah kan untuk extra knowledge kan. Okay, tapi kalau di SKP memang selalunya fungsi linear dan kita boleh tengok baliklah di SKP. So dekat sini jawapan kita 18 meter. Okay, 18 meter. Macam tadi kita nampak laluan dia sampai 3 je dia nak. Okay, sampai 3 je dia nak. Tapi kalau soalan yang mungkin dia ada turning point, mungkin dia menukar, okay. Jadi dekat sini saya, okay, macam apa si Fusi cakap. Okay, nampak perkataan pertama. Apa itu pertama? Okay. So kita buat satu garis lurus. Okay, satu garis lurus. P permulaan. Selalunya permulaan
T sama dengan kosong. R itu apa? R itu rehat. Apa tadi konsep rehat? Rehat adalah V sama dengan kosong. Kenapa? Konsep rehat tadi apa? Kita ulang balik. Rehat V sama kosong. Kenapa nak cari V sama kosong? Sebab kita nak cari nilai T. Itu kenapa kita buat sama kosong supaya kita nak cari nilai T. Okay, T tamat. Tamat sini, tamat. Tamat ni tengok pada soalan. Soalan dia kata 5 saat pertama bermaksud tamatnya 5. 7 saat pertama maksudnya 7. Okay. Jadi ini ialah kaedah yang di mana dia boleh tolak. Okay. Tapi saya akan tunjuk juga kaedah buku kaedah konsep lepas ni juga Okay, so ini tolak ini, tambah ini tolak ini dah ada modulus. Sebab kita tahu jarak mesti positif. Okay. Okay, kita tengok soalan ini. Macam biasa, buat SVA. Okay, macam biasa SVA. Okay, so kita ada V. A 6T tambah 2. S. Dan sekali lagi dia titik tetap O. Okay, dia full stop. Dia tak cakap. Okay. S sama dengan 3T kuasa 3 tambah 2T kuasa 2 tolak 16T. Okay, kita boleh cancel out. T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 16T. Okay. Kemudian kita nampak je perkataan 5 saat pertama, kita suruh diorang buat garis nombor. Okay, garis nombor. Okay. 3. Okay. Pertama, PE, permulaan. P kosong. R, rehat. V sama dengan kosong. Okay, so kita buat jalan kerja V sama dengan kosong walaupun tak diarahkan kita buat. Okay, so dekat sini. So A3, B2, C negatif 16. So kita dapat E negatif 8/3 dengan 2. Okay, so kita tahulah kita tak nak ni kan. Okay, kita pun, saya memang takut walaupun kawan saya cakap tak apa kan. Tapi saya akan minta murid saya tulis juga pemfaktoran. Kalau tak reti, buat rumus kuadratik. Okay, so dekat sini obviously masanya dekat sini 2. Belakang sekali. Tamat soalan lah, ikut soalan. So 5 saat pertama, so dekat sini 5. Okay, dekat sini 5. So kalau kita ikut teknik ni, kalau kita ikut teknik yang tadi tu, okay, teknik ni, ini tolak ini, tolak ini. Okay, jadi kalau ikut teknik, okay, kita salin S kita, T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 16T. So bermaksud S5 tolak S2 tambah S2 tolak S0. Ini adalah teknik yang dekat atas ni. Ini memang kalau budak lemah kan dia memang takutlah dengan pengameran cikgu. Memang dengan kamir pun dia dah tak nak buat, dia dah block dah mental dia untuk membeza dengan mengamir. Kita tahu kalkulus memang satu benda yang susah kan. Kita pun belajar kalkulus universiti pun masih susah-susah kan. Okay, jadi bila ni dia tahu dia kena ganti. Okay, ni kena ganti. Tapi saya akan tunjuk juga cara kalau murid yang pandai. Okay, dia rasa dia nak guna juga pengameran. Lepas tu saya tunjuk macam mana. Okay, so dekat sini kita buat dulu cara mengganti-ganti dulu ya. So 5, so kita pun 5 kuasa 3/3 tambah 5/2/2. Saya silap. 5 kuasa 3 tambah 5 kuasa 2 tolak 16/5. Okay, saya buat ni. Tolak S2 pula. Alamak, tulisan besar. Kita bawa ke sini sikit. Nanti kita susun balik ya. Okay, tolak 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2 tolak 16/2. Okay, modulus
tambah ini pula. Tak, dia salin je. Salin kan senang. Mereka kan suka perkataan macam salin je, tak payah nak buat apa-apa kan. Sebenarnya dia dah buat langkah kerja. Konsep kat sini sebenarnya. So sini 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2 tolak 16, 2 tolak kosong. Okay. So dia akan dapat, kalau kita gantikan, okay, Kamil kat sini. Kita gantikan. Okay, sekejap. Okay. Okay, so sini kita akan dapat, okay, yang ini kita akan dapat 90 dan ini kita akan dapat negatif 20. Kita tahu jarak mesti positif. So 90 tambah 20, so 110 meter. Okay, ini adalah kaedah yang kita nak anak murid kita rasa ganti-ganti buat. Okay. Okay, tapi kalau cikgu masih lagi nak menekankan pengamiran, okay, sebenarnya okey je. Okay, macam dalam buku kita okey je. Okay, saya kecilkan sekejap. Okay, nanti saya akan letak jawapan ni dekat Google Classroom. Okay, anak murid boleh join kelas. Saya selalunya akan letak bahan-bahan exam, SPMC, koleksi trial dalam tu. Nota-nota, okay, cikgu-cikgu pun boleh join. Okay, saya akan share semua, okay, so dekat sini kalau cikgu nak menggunakan konsep pengamiran juga. So macam mana kita nak buat? Okay, so kita tahu kita akan buat garis nombor, kita akan dapat 0, 2, 2, 5 kan. Kita faham macam tu. So apa kita buat? Kita cakap kita tulis kami, kita tulis kami 0 pergi 2, tapi bila kami mesti kita tulis fungsi V. Okay, 3T kuasa 2 tambah 2T tolak 16 DT. Okay, tambah. Okay, 2 pergi 5, 3T kuasa 2 tambah 2T tolak 16. Saya dah silap. 3T kuasa 2 tambah 2T tolak 16. Itulah DT. Okay. Dekat sini saya tak buat modulus lagi. Okay, saya akan ajar macam mana guna kalkulator nak kira modulus. Macam dekat sini saya tak buat modulus. Okay, lepas tu, apa yang saya buat, kita tahu kita kena kamirkan. Langkah satu ialah kita faham, kita buat kamiran. Ni teknik 1. Ini teknik 2. So dekat sini kita tahu S kita T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 16T. 02 tambah T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 16T 25. Lepas tu kita cakap dengan anak murid kita, ini prosedur. Kita cakap dengan anak murid kita ganti. Sama juga macam ni, ganti. Lalas kita tally juga, pergi ganti juga. Macam ni, kita buat pergi ganti juga, sama je. So dekat sini kita ganti. 3T. Kita ganti. Tapi macam kalau cikgu perhatikan, kalau gantian kat sini dia akan start dengan S5 tolak S2 kan. Tapi kalau dekat sini kita akan buat 02 dulu. So dua kuasa 3 tambah, ini macam salin je. Tak susah. Think positif. Tak susah. Kita tak buat lagi kat mana modulus sebab saya akan tunjuk kat kalkulator dekat mana kita nak letak modulus. Kadang-kadang kita nak tahu benda tu ada modulus ke tidak, kita guna kalkulator dulu. Itu caranya. Sebab ini ada kubik. Jadi kalau macam ni kita tahu, macam graf ni kita tahu. Bila kita kuadratik kita boleh lakar, tapi bila ada kubik-kubik ni kan susah sikit kita nak tahu kan. Dan kita pun nak cepat masa rushing kan, masa mengejar kan untuk jawab soalan kan. So tambah. So sini 5 kuasa 3 tambah 5 kuasa 2 tolak 16, 5.
tolak, memang banyaklah kurungan-kurungan ni. Okay, tapi jangan bimbang, salin je sebenarnya kurungan-kurungan ni. Okay, memang banyak kurungan. Okay. Kemudian, dekat sini penting. Okay. Dekat sini penting kita nak tahu. Okay, dekat sini saya tertinggal tolak kosong. Okay, dekat sini kita guna calculator. Okay. Calculator kelas Swiss tu lagi nampak lah. Okay, sebab simbol ni kan. Okay, kalau calculator lama memang ada renyah sikit lah dia punya kerja. Okay, murid-murid boleh tanya cikgu masing-masing lah. Okay, untuk yang calculator lama. Bila guna calculator, jangan letak fungsi S, letak fungsi V. Sebab daripada V kita ambil, kita akan dapat S. Jadi dekat sini kita pun buat pengamiran. Okay, mula-mula kita punya fungsi, okay, 3. Tapi bila dalam calculator jangan cari T. Calculator buat X, okay. Calculator apa-apa mesti X. X square tambah 2 X tolak 16. Okay, ingat dalam kalkulator mesti fungsi V. So dekat sini 0,2. Kalau anak murid menggunakan atau cikgu menggunakan 570, mesti buat koma 0,2. Mesti letak kosong dulu limit dia kat bawah dia. Tapi kalau guna kalkulator ni memang kita dah nampak visual 0,2. So kita pun tekan. Okay, tekan, oh rupanya yang ini negatif. Jadi bila negatif, kita tahulah kita akan buat modulus dekat sini. Modulus dekat sini. Okay, kita akan buat modulus. So dekat sini modulus. So bila kat sini kita tahu, oh negatif 20. Ini pelajar guna calculator untuk nilai adakah menggunakan. Itulah saya kata, mesti buat jalan kerja ini. Maknanya pelajar kena tulis S-nya kena gantinya, okay, kena mengganti. Lepas tu yang bawah ini guna calculator. Jalan kerja memang kena ada. Okay, kena ada mengamir. Okay, sebenarnya ni mengamir kan. Lepas tu mengganti dan last kali. Jangan buat ni terus jump kepada ni, tak nak. Okay, setakat ini jalan kerja memang daripada atas ke bawah. So that's why saya buat panjang-panjang kan. Jadi macam cikgu akan cakap, oh salin, ganti. Sebab ini memang jalan kerja. Tapi salin je, ganti je. Tak payah nak fikir pun macam ni. Okay, so 2, 5. Tapi penat lah menyalin ni kan, banyak kan nak menyalin ni kan. Okay. Okay, so ini positif. So bila positif, saya tak perlu letak modulus. Okay, so tambah 10. So kita tahu modulus mesti positif. So 110 meter. Okay, salin je Sekarang ini macam lebih baik kita terus, walaupun dia teknik keadaan alternatif, tapi bagi saya kita terus ajar benda yang betul jugalah, menyalin. Suatu zarah bergerak, so macam biasa, okay, sebab ini kita kena buat SBA, walaupun tak penting, apa-apa mesti SBA. Okay, dia bagi nilai 4T, A sama dengan 4. Okay, dia bagi julat masa. Okay, dia bagi julat masa. Dia bagi julat masa 0 hingga 4. Okay, saya selalu suka lukis table. Okay, saya suka tulis table. Okay, lukis table supaya saya tahu bila lakar graf saya memang akan guna table. Okay, so ini T, sini S. Okay, sebab dia minta lakar graf sasaran kan. Okay, julatnya 0,4. Okay, 0,4. Apa kat tengah ni? Sebab dia sasaran. So apa kita buat? V sama dengan 0. Okay, dia macam SVA. So V sama 0. So V sama 0, alamak. Sekejap. 2T+2. Oh ni dah, oh sorry. Ini tak payah buat sebab dia dah bagi tahu 2T+2 tolak 4. So kita boleh terus lukis je sebenarnya. 0 hingga 4. Kalau S kosong, negatif 4. Kalau S4, 28. Okay, so kalau kat sini, kita boleh guna juga polinomial. Ini tak boleh. Okay. S kosong dengan S4, 28.
Okay, so dia kuadratik dan senyum. So kita tahu macam ni. Okay, graf ni adalah kuadratik dan senyum. Okay. Okay, so ini grafnya. Okay, kita tengok pula halaju pula. Okay, halaju pernah ditanya Okay, so SVA negatif T kuasa 3/3 tambah 5T kuasa 2 tolak 24T. V negatif 3T kuasa 2/2 tambah negatif T kuasa 2/2 tambah 10T tolak 24. A. Okay, kita darab lagi negatif 3T tambah 10. Okay, mesti buat SVA dulu. Okay, kemudian kita nak cari, macam saya cakap, saya suka buat table. Okay, saya suka buat table. Okay. So, T dan sini V lah. Okay, T dan sini V. Okay, so soalan 0, 12. Okay, bila graf halaju masa, okay, saya akan ambil A sama dengan 0. A sama 0, negatif 3T tambah 10 sama 0. T sama dengan 10/3. Okay, 10/3 kat sini. So, saya masuk dalam V. Okay, kalau V 0, negatif 24. Okay, negatif 24. Kalau V 10/3, so kita substitute dalam kalkulator. Negatif 3, negatif 3/2. Okay, 10/3 kuasa 2 tambah 10, 10/3 tolak 24. Jika saya membuat kesilapan pengiraan, cikgu boleh tulis dalam chat box, saya takut saya terbuat salah kira. Okay. Tolak 24, so saya akan dapat negatif 22/3. Lepas tu 12 pula. Okay, masukkan 12. So akan dapat negatif 120. Okay, so negatif 120. So kita pun lakar semuanya negatif So sini V, sini T. So 0, negatif 24. Saya selalu cakap dengan anak murid saya, negatif 22/3 ni awak tukar kepada perpuluhan dulu. Supaya awak boleh agak, oh rupanya negatif 7.333. Okay, sebab lakar, kita tahu dia tak guna kertas graf, so dia boleh agak-agak je kat situ. Okay, kalau 10/3, so dia akan jadi negatif 22/3. Okay, dan kalau dia 12, dia jadi negatif 120. Okay, so kita pun tahu dia adalah graf masam, negatif kan? A negatif. Okay, kalau kita tengok A negatif, masam. So kat sini, mak cantik graf saya. Okay, so ini adalah bentuk grafnya. Okay, ini adalah bentuk grafnya. Okay, selalunya 3 markah 3 markah dia akan, sekarang ini dia memang tengok pada graf lah. Okay, jalan kerja ni sebelum ni tak tengok. Okay, sebelum ni tak tengok. Mesti saya perlu tulis. Kalau sebelum negatif 22/3. Okay, sebelum tak tengok. Tapi tak tahulah kalau penandaan baru macam mana. Okay, jadi tunjukkan je lah. Julat masa. Okay, julat masa. Okay, dia bagi V juga. Dia kan kalau kita perhatikan kan, balik-balikkan soalan dia sama je. Nanti saya akan buat rumusan lagi, cikgu-cikgu akan nampak balik-balik soalan dia sama je. Okay, cuma memang mula-mula macam kita macam cakap mudah, kena hafal sikit lah keyword ni. Negatif T kuasa 2 tambah 10T tambah 24. So A sama dengan negatif 2T tambah 10. S negatif T kuasa 3 tambah 10T tambah 24T. Dan dia pun full stop. Jadi tak ada nilai C lah dekat situ. Okey, lepas tu A, soalan A. Julat masa apabila halaju bergerak ke kiri. Okay, gerak, benda bergerak. Okay, V kurang 0. Okay,
Okay, sekarang ni dia akan cakap assume motion to the right is positive macam tu. Okay, saya tertinggal perkataan tu Okay, so V kurang kosong, kita tulis balik V, jangan lupa tulis balik. Okay. So negatif T kuasa 2 tambah 10 T tambah 24. Okay, so kita suruh mereka cari nilainya. Okay, buka kalkulator. So A negatif 1, B 10, C 24. So kita akan dapat T 12 dengan negatif 2. Okay, tapi sebab bila julat tak samaan kan. Okay. Macam saya cakap lah, saya akan buat pemfaktoran. Okay, dekat sini kan, kalau kita nampak pemfaktoran kita kat sini, okay, kalau kita nampak kan, kita nampak macam ni T darab T kuasa 2, memang kalkulator akan buat macam tu kan. Okay, jadi macam kita kena tukar-tukar pula. Jadi kita cakap dengan anak murid kita, sekejap cikgu ya. Jadi kita akan cakap dengan anak murid kita, cikgu boleh tanya dekat chat box lepas ni So kita gunakan inilah rumus kuadratik. Jadi kalau tak sama tu takut salah pula. Kita pun tak tahu penandaan berubah-ubah kan. Jadi kita terus buat benda yang betul. Okay, so bila dekat sini, saya guna kaedah macam ni kaedah palang, sebagai kaedah palang nak buat Okay, cikgu nak tanya cikgu left tak? Okay. So dekat sini kan negatif 2 dengan 12. Okay, 2 dengan 12. Okay, so dekat sini. Okay, lepas tu saya cakap dengan nombor saya, okay, A negatif, so sini negatif, positif, negatif. Kurang bermaksud low rate. Low rate kat mana? Kalau negatif kat sini dengan dekat sini. Tapi tak logik masa itu negatif. So jawapan anda ialah T lebih besar dari 12. Okay, cikgu nak guna kaedah graf pun boleh. Okay, saya guna kaedah ini. Sebenarnya kalau kalkulator kelas Swiss ni, dia memang terus bagi jawapan. Lagi senang, okay. Terus bagi jawapan. Okay, ini adalah soalan A. Okay, kita tengok soalan B. Okay, cikgu boleh terus tulis dekat chat box kalau ada nak tanya saya tengok. Okay, saya tengok. Okay, julat masa adalah pecutan zarah adalah positif. Tulis A ni, mesti tulis. Apa dia cakap, tulis dulu. Okay? Walaupun awak dah senar. Ingat kita kalau sesiapa penanda itu, dia selalunya akan baca ikut soalan. Bukan ikut apa yang kita tulis kan. Jadi soalan B baru dia cakap pasal. Walaupun ini awak dah list, okay, tapi dengan nama kita, walaupun awak dah list tetapi soalannya adalah pada B. Tulis balik dan dia cakap pasal zarah pecutan. Tulis balik pecutan ni. Okay, so negatif 2T tambah 10, positif kita tahu greater than 0. So negatif 2T, dekat sini pun selalunya murid memang kena cekap ketaksamaan lah. Okay, kita tahu dalam silibus maths ada ketaksamaan juga kan. Jadi memang kalau boleh, macam situ saya cakap lah. Sebelum kita masuk dalam bab ni, kita uji dulu ketaksamaan murid, macam mana dia nak lorek, semua uji dulu ketaksamaan. Okay, so saya tak suka anak saya negatif, so saya cakap dengan anak murid saya akan bawa dia ke sebelah kanan. Okay, supaya saya tak payah tukar tanda. So T kurang daripada 5. Okay, ini adalah soalan B. Okay, sekarang ni yang semua kita dok belajar tadi, okay, sebenarnya teknik menjawab yang tadi kalau ada alternatif tadi, saya dah buat siap-siap satu rumusan. Okay, sebenarnya apa yang kita belajar, lepas ni kita akan masuk clone kita ada lagi 30 minit kita akan masuk clone. Bila masuk clone ni, lagilah kita akan lebih faham apa gunanya ni. Okay, dalam bab ini sebenarnya terbahagi dua je, pergerakan dengan kedudukan. Kalau pergerakan kita akan guna V, kalau kedudukan kita akan guna S. Okay, contoh kalau zarah berhenti seketika, konsepnya V sama dengan kosong. Zarah mula berpatah balik, titik O semula macam tu, titik P semula semua kan. V sama dengan kosong. Zarah mula bertukar arah, V sama dengan kosong. Zarah sentiasa bergerak ke kiri, V kurang kosong. Okay. Kedudukan pula, kedudukan mesti guna S. Jarak saat ke N, macam tadi lah, saat ke 5. Apa sebelum dia 4? So S5 tolak S4.
Saat ke-7. Apa sebelum dia? 6. Sebelum 7 ada 6. So S7 tolak S6. Zara berada di O semula. S sama dengan kosong. Sesaran maksimum V sama dengan kosong. Kalau saat pertama, permulaan mestilah T sama dengan kosong. Kemudian R rehat, V sama dengan kosong. Dan tamat soalan itu. Okay, apa soalan itu? Maknanya S berapa? Kalau dia kata 8 saat pertama, S8. Itu maksudnya. So ini adalah kita, di sini kita tengok kenal pasti ayat sebelum kita menjawab. Soalan dia pun berulang-ulang je selalunya. Okay. Tapi yang penting, nombor 1, senaraikan SVA. Okay, senaraikan SVA. Okay. Clone. Ini adalah soalan yang dalam ni semua benda lah. Okay. Macam bukanlah ramalan, maknanya apa yang boleh ditanya. Okay. Dia ada banyak lagi kat sini. Tapi ini saya dah summarizekan apa yang ditanya-tanya lah. Okay, sekarang ni kita tengok. Okay, kita buat sekarang bersama-sama anak murid yang tengok. Okay. Okay, sebab awak boleh download ni kan, saya bagi dah siap-siap dekat Google Classroom saya. Okay, so kita tengok sini V sama dengan 2T tolak 6 tolak T. Kita ada 30 minit. Kerana soalan ni banyak salin-salin kan. Jadi memang soalan bahagian C ni selalu kita stress 15 minit. Walaupun benda ni nampak senang tapi banyak kan tadi, terutama kalau yang 8 saat pertama semua kan. Okay. So bila dekat sini kita tahu V sama dengan V 2T 6. Okay, kita terus je. Sebenarnya saya ada perubahan sedikit pada bahan saya. Nanti saya akan upload lepas ni kat Google Classroom benda ni, sebab yang dalam nota tu ada sedikit typo. Saya akan upload balik lepas ni. 2T darab 6, 12T tolak 2T kuasa 2. Okay. Macam biasa, SVA. SVA. So A sama dengan 12 tolak 4T. S 12T kuasa 2 per 2 tolak 2T kuasa 3 per 3. Tak ada C sebab tak ada pun hal lajunya, dia terus stop dari titik tetap P. Nanti saya akan bagi contoh yang mana ada C. Okay, soalan SPM ni ada C. Okay, so dekat sini. Okay, soalan A. Kita baru nak masuk soalan tau. Okay, so A, hal laju minimum. Macam saya cakap, SVA tu memang kita kena senaraikan. Okay, so bila hal laju minimum, kita salin balik V kita, 12T tolak 2T kuasa 2. Bila hal laju minimum, A sama dengan kosong. So A pun kita tulis 12 tolak 4T. Tulis ada markah ke, tak ada markah ke, kita abaikan benda tu. Yang penting kita tahu apa yang kita kena tulis. Okay. So T sama dengan 3. Kan dia minta hal laju. So nilai T ini masuk dalam V. So kita pun masukkan. Sebenarnya tajuk ini sangat interesting. Bila macam kita nampak anak murid kita boleh skor 10 markah. Rupanya dengan ayat macam ni. Okay, negatif 18, MS negatif 1. Okay. Memang saya rasa sebenarnya tak susah sebenarnya tajuk ini. Bila kita kenal pasti ayat apa kena buat. Okay, sebab saya takut dengan buat linear programming. Okay, salah atas takutkan semua salah kalau salah ketaksamaan kan. Okay, so kita dapat jawapan. Okay, sekarang B pula. Okay, sekejap ya, saya kecilkan je. Kisah saya ni memang besar. Okay, B. So B, jarak yang dilalui pada saat ketiga. Saat ketiga, okay, kita tahu saat ketiga. Okay, saat ketiga. Okay. Cikgu Wati, sekejap kenapa dapat jawapan negatif 18 ya? Sebab kalau kita masuk tu. Positif. Saya tertulis negatif, positif. Jawapan saya kat sini positif, jadi saya tulis positif. Okay, terima kasih. Okay. So bila 3, saat ketiga, so 3 sebelum 3 apa? 2. So kita tahu S3 modulus don't forget modulus S3 tolak S2. So kat sini kita tahu kita kena tulis S. Jangan lupa tulis S. Okay, ini saya terlupa nak kecilkan. Okay, saya kecilkan dulu. Tolong kecilkan dia, pemudah-pemudah ni.
So sini 6P kuasa 2 tolak 2/3 P kuasa 3. Okay, so dekat sini S kita 6P tulis tolak 2/3 P kuasa 3. Lepas tu baru kita ganti 6 3 kuasa 2 tolak 2/3 3 kuasa 3. Tak susah, ganti-ganti je cakap dengan anak murid macam tu. Okay, tolak 2 pula modulus. So bila kita kira-kira ni kita akan dapat 5/2/3 meter. Okay, kita akan dapat 5/2/3 meter. Okay, next. Next ialah C. C. Nilai P apabila melalui titik P lagi. Apa maksud lagi? S sama dengan kosong. S sama dengan kosong. Okay, S sama dengan kosong. Okay, saya memang suka warna-warni. Okay, jadi apa supaya anak murid saya minat-minat sikit kalau nampak warna-warni, highlight. S sama dengan kosong. So, kita tulis juga. Kita tulis je. Kita tak rugi pun tulis. Okay, 6P kuasa 2 tolak 2/3. Kita ada tahu kita ada kubik. So, kita memang tak ada pemfaktoran dah kat sini. Okay, dia kata dia nak nilai tu. Okay, kita pun buat kita buat pelajaran kalkulator. Okay, sebab dia kubik, kita guna polinomial kita. Okay. So, negatif 2/3. Jangan silap pula. Ataupun suruh je anak murid susun ikut kuasa tertinggi kalau tak nak mereka silap. 6, C kosong, D kosong. So kita akan dapat kosong 9 dengan 0,9 je. Betul ke sebelum ni? Negatif 2/3, 6, 0, 0. Betul. So bila titik P lagi, kadang-kadang kuasa 3 ni ada 3 nilai kan. Okay, jadi titik ni, so kita tahu jawapan kita 9 saat sajalah sebab dia kata titik P lagi. Okay, D. Okay, D. Masa meninggalkan Z apabila zarah menukar arah gerakan. Bila menukar, kita tengok konsep V sama dengan kosong. Okay, V sama kosong. So kita tulis V, jangan tak tulis. Walaupun dia dah bagi kat soalan kita tulis je. So V sama dengan kosong. Okay, so kat sini. Okay, so kita pun kira dalam kalkulator. A negatif 2, B 12, C kosong. Okay, 6 dengan kosong kan. Okay. Kosong dengan 6. So kalau macam pemfaktoran ni, 2T. Okay, so sini 6 tolak T sama kosong. Okay, ni pemfaktorannya lah. Okay, lepas tu dia cakap apa tadi? Masa. So masa inilah 0,6 menukar arah gerakan maknanya T6 lah. Okay, dia nak masa menukar arah gerakan. Okay, E. E ni. Okay, E. Jumlah jarak dalam 8 saat pertama. Perkataan pertama. P permulaan, T kosong, rehat, B sama dengan kosong. Selalunya dia akan follow soalan yang atas. Kita dah nampak soalan yang atas kita dah buat dah V sama kosong. Kat sini mungkin dia tak ada bagi barang markah lah sebab mungkin markah telah diberi pada soalan yang sebelumnya. Okay, jadi dekat sini 6 lah. Okay, dan sini soalannya 8. Tamat. Okay, 8. Okay, so kalau kita nak buat kaedah pengamiran, boleh kaedah S8 tolak S6 tambah S6 tolak S0 pun boleh. Okay, ganti-ganti. Okay, kalau kita nak guna kaedah pengamiran, okay, ini kalau macam kita nak tahu dia mana satu modulus kan, kalau kita guna kaedah pengamiran 0,6. Okay, kita kena tulis V tau, 12T tolak 2T kuasa 2 DT tambah, okay, ni 0,6 saya buat.
Itulah. Sorry, kita saja mana-mana sebenarnya. Okay, so sini mungkin 6, 8. Okay, so sini 0, 6. Okay, 12T tolak 2T kuasa 2DT. Okay, mungkin anak murid cikgu memang nak buat pengamiran sangat kan. Okay. Dekat sini kita kena tulis S lah. S kita ialah 6T kuasa 2 tolak 2/3 T kuasa 3. Okay, kalau macam guna ni, tulis S dulu. Dekat sini boleh tulis S. Okay, dekat sini. Okay, kalau kita nak guna yang ini, kita tulis S. Bawah dia pun tak apa. Okay, so dekat sini 6, 8. Tambah 12T tolak 2/3 T kuasa 3. 12 juga, sorry. 6T sebab ni dah S kan? Ni dah S. S. 6 T kuasa 2. So sini 0, 6. Okay. Saya guna kalkulator dulu. Saya guna kalkulator sebelum saya buat penggantian. Sebab saya nak tahu mana modulus saya. So saya akan guna kalkulator dulu. So dekat sini kalkulator. Okay. So saya punya fungsi 12. Okay, mesti dalam kalkulator guna X ya, walaupun ni T tolak 2 alpha X square. Okay, kemudian sini dalam kalkulator mesti V 6, 8. Kalau cikgu tengok, okay, sini ada modulus. Okay, sini ada modulus. Okay, 6, 8 ni ada modulus. Okay, okay, kalau apa tadi jawapan dia? Negatif 88/3 kan? Okay, saya sambung kat sini tak cukup tempat. Okay, so kat sini kita tahu negatif saya buat kat bawah sebab nanti nak buat penggantian pula kan? Negatif 88/3 modulus. Tambah, okay, dekat sini tadi berapa? 0, 6. Okay, kita tengok je. So kita dapat 72. So that's why kita akan dapat semuanya 304/3. Tapi jangan lupa kita kena letak pergantian sebelum ni. Ini kita kena letak pergantian ni. So kita pun letak pergantiannya. Okay, 6. Ni modulus kan? Okay, modulus kita boleh positifkan. Kalau kita nak sini pun boleh. Tapi kita kena mengganti. So mula-mula mengganti 8. Kalau mengganti kita kena ganti yang atas pergi bawah. Yang atas dulu baru bawah. Kat atas dulu baru bawah. Okay, sekejap. Dia lambat ni lah menulis ni. Modulus kan? Tambah. Ni yang lambat tau. Okay, lepas tu terus dapat jawapan. Okay, kalau kita tengok kan kaedah kita bila murid itu faham, pertama permulaan, rehat, tamat. Lepas tu okay, kalau pelajar buat pengamiran, kalau ini cikgu, dia guna terus ini, dia terus jump ke sini tau. Dia terus jump ke sini. Okay, dia terus jump kat situ. Okay. Kalau ini kalau murid yang menggunakan pengamiran, dia akan step by step. Okay, lepas tu kita guna je kalkulator, guna kalkulator canggih, sesuai dengan macam tu. Tapi tak tahulah kalau dia bagi unknown ke apa ke, so dekat sinilah kita kena tekankan apa yang kena buat. Okay, supaya bukanlah murid bergantung sepenuhnya pada nilai juga kan, sebab banyak kita tengok soalan peperiksaan SPM sekarang banyak yang ungkapkan lah semua kan. Okay, next. Okay, ini adalah saya cakap ini adalah bocor soalan bocor saya cakap macam tu. Okay, kemungkinan yang akan ditanya. Kita pun tak tahu apa yang akan ditanya kan. Okay, next. Kita ada lagi 15 minit sebelum masa tamat. Okay, so dekat sini, okay, cikgu tengok. Suatu zarah bergerak sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan laju ialah 14. Dia tak full stop kat situ. Dekat sini kita tahu okay, ada nilai C. Okay, kita pun dia bagi A. Okay, dia bagi A 5 tolak 2T. So kita tahu kita kena buat ni. SBA 5T tolak 2T kuasa 2/2. Tapi dia cakap apa? Dengan keadaan hal laju ialah 14. Okay, maksudnya kat situ dia ada dah hal laju awal. Okay, so tambah 14. Kalau dia kata dengan
keadaan halaju ada negatif 14, tambahlah negatif 14 kat situ. Macam tu. Okay. Cikgu Muiz nak tanya apa tadi? Saya baru perasan. Okay. So dekat sini. Cikgu nak tanya apa-apa ke Cikgu Muiz? So S tak adalah sebab dia tak bagi tahu apa-apa. 5T kuasa 2/2 tolak T kuasa 3/3 tambah 14T. Adalah nilai C, dia tak cakap apa-apa kan. Okay. Barulah kita tengok soalan tu. Okay. Cari halaju maksimum. Balik-balik soalan sama je. Halaju maksimum. So halaju maksimum V sama kosong. Tulis V ni. Tulis. Jangan tak tulis. Lepas tu baru buat halaju maksimum, tulis V dan tulis A juga. Sebab bila halaju bermaksud di ke bawah kan, SVA. So tulis A. Tulis A, 5 tolak 2T. Halaju maksimum apa? A sama dengan kosong. Okay, dia macam halaju maksimum pergi ke A. Sesaran maksimum pergi pada V. Macam tu. Okey, lepas tu dia nak halaju kan? Substitute pada halaju. Okey, so kita akan dapat jawapan 49. Okay, 49. Kalau ke negatif, okay, cikgu cuba kira, tengok saya takut saya terlupa negatif, okay. Sebab saya kira dah awal-awal tadi. Okay, sebab saya takut kalau saya kira-kira dah lambat, kita lagi 15 minit, ada lagi 2 soalan saya nak kupas. Okay, 2 soalan. Ini adalah bentuk yang berbeza-beza sikit lah. Macam tu. Okay, so soalan A settle. Okay, soalan A2, ni A1. A2. Nilai H. Okay, dia kata the particle stops after H. Berhenti. Sebenarnya cakap je, kalau benda bergerak mesti V. Jadi kalau macam benda tu macam ada kebat ke, okey, benda ni bergerak. Benda ni bergerak. Kalau bergerak apa konsep dia? Bergerak konsepnya ialah V, velocity. Okey. Macam saya cakap rumusan kita ada dua je, kedudukan dengan pergerakan. Okey. Jadi V sama dengan kosong. Okey, tulis dari V, tulis. Walaupun kita dah tulis banyak kali, kita tulis juga. Okay, nak tulis kalau kita nak cakap dengan murid kita, tulislah ikut darjah tertinggi, tak apa, tulis, buat je. So kita nampak nilai T ialah, okay, kat sini saya bagi K. Ni ya, H. So nilai T ialah, kalau kita tahu kat sini, kita kira. So negatif 1, 5, 14. Okay, saya dapat 7 dengan negatif 2. Jawapan saya kat sini. Kat sini saya tulis lah. So kat sini, salah buat jawapan di sini. Dalam Google Classroom saya tu tak ada jawapan. Okay. So sini negatif 2. Negatif 1, 5, 14. Okay. 7. So saya kena kira balik ni. Okay, so kita pun buat pembaturan. Kalau macam rasa macam takut kan, sini kan, so kita boleh tukar tanda kat sini. Boleh juga. Tambah 2, T tolak 7. Okay, so kita tahu nilai H kita 7 lah. Okay, sebab dia kata berhenti seketika kan. Negatif, tak logik kan. Kemudian lakar graf. Okay, lakar graf seterusnya hitung jarak. So bila kita lakar graf, okay. So B lakar graf, okay, macam saya cakap tadi, julat dia 0 hingga 7. Oh, saya kalkulator ni saya guna CAL. Saya rasa hanya untuk pengguna iOS. Saya rasa Android tak ada. Saya beli dekat App Store, harga RM12.90 lifetime. Okay, tapi saya rasa Android macam tak ada kot. Okay, dia untuk iOS. Macintosh pun tak ada. Dia hanya untuk iPad je kot saya rasa. Okay.
Tapi cikgu boleh guna ni emulator Casio 3 bulan free. Lagi best, nampak tadi rupa kalkulator betul-betul sama. Saya tak ada. Okay, pihak Casio dia yes. Sebab pihak Casio Casio Malaysia dia baru request dekat Jepun untuk buat emulator untuk Apple. Lagi best kalau emulator. Saya kalau ada emulator memang dah lama saya guna emulator Casio. Lagi murid nampak terus rupa kalkulator itu kan. So sini T, so sini V. Okay, so kita beri pula kosong H, so 07. So sini A sama dengan kosong. A sama dengan kosong kita dah buat. Nilai kita 5/2. Okay, so kita masukkan pada V. Kalau V kosong, okay, V kosong 14. Kalau V 5/2, okay, V 5/2. Okay, kita gantikan 5/2. 5/2. Ya. Okay, so 81/4. 15. 81/4 ni kalau kita tukar pecahan lebih kurang 20.25. Okay, kalau dia 7. Kosong. Okay. So, kalau kosong dia 14. Kalau dia 5/2 dia 81/4. Agak-agak je. Kalau dia 7 dia kosong. So, sini V, sini T. So, graf dia akan macam ni. Okay. Jangan tengok pasal. Okay. Lemah. Okay. So ini rupa dia lah. Okay, ini adalah ni. Seterusnya, okay, seterusnya hitung. Okay, kalau kita tengok kan daripada graf ini kita tahu, okay, kita tulis S. S kita ialah 5/2 T kuasa 2 tolak T kuasa 3/3 tambah 14 kan. Tulis kan. Kalau kita tengok dia punya graf kan. Graf ini dia memang kita boleh terus je masukkan S7. Okay. Sebab dia berada di kawasan positif, so terus je masuk. Macam yang pertama kalau kita tengok graf ada bahagian negatif, ada bahagian positif, so that's why cara dia lain sikit. Okay, tengok pada graf juga lah. Macam ni kita nampak obvious daripada graf. Okay, so kerana saya dah tersalah, saya akan kira balik S7. S7 5/2 7 kuasa 2 tolak 7 kuasa 3/3 tambah 14 7. So kita dapat 637/6 meter. Okay. Okay, next. Okay, kita ada lagi 8 minit. Okay, mungkin soalan yang last ini saya takut tak dapat kan. Okay, kita ada lagi 8 minit. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay. Okay, sekarang ini adalah soalan yang paling susah. Memang kebanyakan murid dulu macam bila soalan ni memang paling susah saya rasa ni soalan ni. Okay. Tapi kita tengok boleh tak kita buat soalan ni. Okay, pertama, okay, kalau kita tengok dia bagi VP 9 tambah 6T tolak 3T kuasa 2. So SP dengan AP 9T tambah 6. Okay, negatif 6T. Okay, 9T pula. Ini adalah pembezaan. Okay. Okay, 6 tolak 6T. Okay, lepas tu 9T tambah 6T kuasa 2/2 tolak 3T kuasa 3/3. Okay, 9T boleh cancel out. Tambah 3T kuasa 2 tolak T kuasa 3. Okay, kemudian okay, ni SB kan. Ini P dulu cikgu, kita cakap pasal P. Okay, kita cakap pasal Q pula. Q dia bagi V kan. V Q ni negatif 3. Okay, so kalau S dia negatif 3T. Kalau A dia ialah kosong lah.
P dia kosong. Ini kita cakap pasal Q, ini memang soalan yang paling susah saya rasa. Dan untuk saya explain pada student saya pun, tapi tiba-tiba mendapat idea daripada sifu-sifu saya kan. Dua orang sifu saya memang idola betul lah. Puan Azizah dengan Encik Norisha yang banyak mengajar saya menjadi seperti sekarang. Saya rasa itulah orang yang henti-henti mengajar saya macam mana saya nak mengajar anak murid saya lemah. Saya bukan berada di sekolah SBT, MRSM, jadi anak murid saya memang masih lagi lemah mendarat, menambah semua. Jadi saya menggunakan pendekatan paling low macam mana saya nak explain. Okay. Allah dia dapat membalas jasa-jasa orang-orang yang banyak mengajar saya. Okay. So dekat sini halaju maksimum dan dia bercakap pasal P. Okay, dia bercakap pasal P. Okay, so pasal P, so kita tengok halaju maksimum apa? A. Tulis A. 6 tolak 6 P. Apa konsep? A sama dengan kosong. 6 tolak 6 P sama dengan kosong. Okay, so P sama dengan P. Jika halaju masuk ke dalam halaju. Okay, so kita tulis V, kita tulis juga V tadi. 9 tambah 6P, tak rugi pun tulis. So kita akan dapat 12. Okay, kemudian B. Okay, B. Cari jarak C dari A. Okay, ada tak ayat dekat sini? Objek P, okay, objek P berhenti rehat. Rehat, apa konsep rehat? V sama dengan kosong. So 9 tambah 6P tolak 3P kuasa 2 sama dengan kosong. So kita dapat nilai P. Okay, kita buat calculation. A negatif 3, B 6, C 9. So kita dapat 3 dengan negatif 1. Kita tahu negatif 1 tak ada kan. Okay, kalau kita macam tak untuk factorize kan, kita tukar je. Okay, ini jadi positif ataupun buat rumus kuadratik je. Okay, so sini ini pun satu benda juga. Okay, di mana nilai ni kan, dia sebenarnya tak penting juga benda ni, tapi saya cakap kita tak tahu penandaan. So apa saya buat, saya akan suruh anak murid saya simplify. Supaya, sebab bila calculator dia akan terus simplify dan kita tahu jawapan kita mesti follow factorization. So dekat sini saya tukarkan kepada positif sebab T darab T kan positif, dan dekat sini sini 3 tapi sini T darab T kita tahu T kuasa 2 kan. Jadi kita simplify lagi. Okay, sebenarnya kalau ikut kawan saya dia cakap macam ni saja, tapi saya tak nak kira sebab setiap tahun penandaan adalah berubah-ubah. Okay, we never know. Okay, so dia kata jarak C daripada A. Okay, so dekat sini kita ada masa. Okay, kita masukkan dalam S. So S kita kita pun masukkan. So S kita ialah, saya mesti terlupa. Saya terlupa ya. Saya masukkan lah ni. So kita masukkan 9, 3 tambah 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3. So kita akan dapat 27. Okay. Okay. So yang last ni pula yang last. Okay, C. Jarak dalam apabila objek P berada pada Q. So sekarang ni kita dah tahu, okay. Dan apabila P berada di titik C. Okay, so sini kita dah tahu 27. Okay, tapi macam mana pula jarak dekat sini kan? So kita tahu pada T sama dengan 3. Okay, so C. Okay, so kita masuk pula Q. Kita nak tahu pula. So S3 bagi Q ni S3 bagi Q, negatif 3 darab 3. So negatif 9. Tapi S kan jarak. So jarak, modulus. Okay. So dekat sini kita tahu 9. Okay, jarak. Okay. Lepas tu bila dia kata jarak bermaksud apa lagi, berapa jarak beza kat sini? Dekat sini. Kita nak tahu bezanya. So kita tahu semuanya 50. So 50 tolak 27.
tolak 9. 50 tolak 27 tolak 9. So kita akan dapat 14. Nanti saya akan masukkan version yang saya dah betulkan tadi. Okay, 14 meter. Okay, itu. So saya rasa saya tak sempat nak terangkan. Sebenarnya ini tak ada masalah pun. Buat je SVA. So V P T kuasa 2 tambah Q. Buat je A 2 P T. S pula P T kuasa 3 per 3 tambah QT. Kemudian lepas tu bila ada kita akan cakap dengan murid kita, jikalau soalan tanya nilai P dan nilai Q, so bila nilai P dan nilai Q kat sini mesti selalunya simultaneous equation ataupun penggantian. Boleh sekejap saya nak ambil masa sikit nak terangkan bahagian ni je. Okay, yang lain tu lebih kurang sama je dengan teknik boleh buat. Okay, mesti SVA kan. Zara melalui selepas that. Jika Zara melalui O sekali lagi selepas 3 saat. Okay, kita tengok kat sini. Dia cakap satu Zara bergerak sepanjang satu kursi dengan hal laju awal 8. Bila dekat sini dia kata hal laju Zara 8. Jangan lupalah boleh bagi nilai apa ya kat sini. Okay, hal laju Zara 8. So V kosong sama dengan 8 lah sini. Ni kosong. Saya rasa saya ada tercopy paste salah ni. Initial velocity ni 8. Saya rasa ada silap dekat sini. Okay. Sebabnya dapat nilai sebab tadi saya betulkan soalan ini. Okay, sekejap tak apa. Terus pergi bincang pada soalan itu. Okay, kalau ni kita tengok soalan yang lain sikit lah. Okay, saya rasa saya ada silap dekat situ. Okay, bila ni kita akan buat SVA. Kemudian diberi bahawa Zara berhenti seketika apabila T4 dan pecutannya negatif 2. Memang soalan tadi saya ada silap sikit. Okay, jadi apabila kita dah buat SVA, bila dia kata Zara berhenti seketika T4, kita tahu konsep kita V sama dengan kosong. Lepas tu apa kita buat, nilai 4 ini dia akan dapat kosong. So kita akan dapat 16P tambah 4Q sama dengan kosong. Lepas tu dia cakap lagi, okay. Apabila pecutan negatif 2 apabila T1. So pecutan T-nya 1, jawapannya negatif 2. Dan dekat sini kita buat simultaneous equation. So that's why kita dapat, saya memang salah soalan tadi. Minta maaf sangat. Okay, so P1Q sama dengan negatif 4. Bila murid dah dapat sini P1Q negatif 4, kita suruh mereka tulis balik dengan keadaan P dengan Q yang dapat. Jangan lupa tulis balik. Okay, kemudian julat nilai T bergerak ke kiri. So ke kiri, okay, bergerak ke kiri kita tahu V kurang kosong. Okay, V kurang kosong. Okay, jadi dekat sini kita pun tahu lorikkan. So jawapannya ialah T di antara 0 hingga 4. Jarak dalam meter saat keempat. So saat keempat kita tahu sebelum 4, 3. So S4 tolak S3 dan kita ganti dapat jawapan. Okay, saya akan betulkan soalan yang terakhir tadi. Maknanya saya tersilap copy paste. Okay, mohon maaf. So saya rasa ini sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih kepada pihak sama memberi saya peluang sharing is caring kepada cikgu-cikgu Negeri Selangor, rakan-rakan sahabat saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajar Rashidah, Encik Kamarul, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sentiasa menyokong saya lah. Dan saya harap perkongsian saya ni dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Okey, kepada anak-anak SPM 2021 boleh tengok balik YouTube ni banyak kali. Lepas tu semua saya letak dekat Google Classroom. Masuk join, saya selalu memang akan letak bahan-bahan yang penting dekat situ. Dan itu sajalah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.